Malaysia, dulu hidup peradaban dunia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita bertemu kembali di dalam podcast di Enggo TV, podcast Nadi Rakyat. Dan hari ini kita akan berbincang tentang topik yang tidak kurang menarik dan sangat menarik. Dan ia rasanya sangat penting doktor untuk kita kupas, iaitu berkaitan dengan perkahwinan muda, realiti. Realitinya terutama di Malaysia lah. Dan cabaran Dan cabaran-cabaran yang berlaku lah. Dan isu ni agak hangat dan diperdebatkan di parlimen dan juga continue sampai sekarang. Okay, sebelum kita memulakan perbincangan kita pada hari ini, saya amat berbesar hati kerana hari ini kita ada tetamu yang sangat istimewa di Enggo TV, iaitu Dr. Fadilah Asyari, iaitu Ketua Wanita Berjasa. So, apa khabar doktor? Sihat, alhamdulillah. Dr. Fadilah merupakan doktor perubatan di klinik swasta lah. Usahawan. So, macam mana bisnes doktor? Alhamdulillah. Ni pasca era post-COVID kan. Okay, dia ada cabaran tersendiri lah. Okay, kita doakan semuanya baik-baik saja. Dan okeylah, kita mulakan perbincangan kita pada hari ini. So, topik perkahwinan muda. Adakah semua memahami apakah yang diperkatakan tentang perkahwinan muda ini kan? So, yang selalunya kalau kita cakap pasal perkahwinan muda ni, kita akan relatekan dengan perkahwinan kanak-kanak di bawah usia. Perkahwinan di bawah umur lah. So, paling rasanya semua orang akan ingatlah berita tentang seorang lelaki berusia 41 tahun berkahwin dengan seorang kanak-kanak berusia 11 tahun. Dan lebih menarik lagi, kanak-kanak itu adalah isteri ketiga beliau. Okay, so peristiwa ni berlaku pada 2018 lah. So, sebelum kita saya ingin memberi sedikit definisi lah berkaitan dengan kenapa kanak-kanak ni dikategorikan sebagai bawah umur kan. Di dalam website JAKIM, kanak-kanak didefinisikan sebagai seorang yang di bawah umur 18 tahun seperti yang termaktub dalam Konvensyen mengenai hak kanak-kanak dan Akta Kanak-kanak 2001. Jadi tanpa berlengah lagi, kita jemput Dr. Fadilah mengenai pandangan doktor sendiri dan juga mungkin pandangan dari sudut pandang berjasa, apakah orang kata realiti perkahwinan muda di Malaysia. Silakan doktor. Okey, saya kira pada waktu-waktu yang sebegini mungkin tidak perlulah kita bentangkan statistik, data-data, kerana benda tu sekarang ni di hujung jari saja kan. Jadi saya rasa straight to the point lah, kita terus pergi membicarakan satu perkara yang baru-baru ni sebenarnya tular juga. Saya rasa kalau tak silap saya, Menteri Pendidikan ada sebut tentang nak mewajibkan pelajar-pelajar habis sekolah menengah baru boleh berkahwin lah. Saya rasa kita kena faham di mana isu ni timbul sebenarnya. Kalau kita fikirkan di sebuah negara timur, di Asia, di negara Asia macam Malaysia ni, perkahwinan muda agak biasa. Terutamanya di kawasan-kawasan luar bandar, mungkin dalam masyarakat tertentu benda ni berlaku Di sebelah pantai timur. Dan agak orang kata normal lah. Bukanlah normal, tapi tak pelik, bukan satu kepelikan. Tapi baru-baru ni dia ditimbulkan. Kalau kita lihat pada satu deklarasi dalam Matlamat Pembangunan Mampan, MPM, ataupun orang semua, mungkin kita sebut MPM orang tak tahu. SDG lah, senangnya SDG lah. Okay, Sustainable Development Goal kan. Yes. Jadi kalau kita tengok SDG kelima, dia membicarakan tentang kesaksamaan gender. Jadi bila dia cakap tentang kesaksamaan gender, kat sini timbul isu memperkasakan wanita dan kanak-kanak. Dan dirasakan wanita dan kanak-kanak ni golongan yang tertinggal dan perlu diperkasakan sama dengan lelaki kan. Dan sehingga bila meneroka tajuk ni, timbullah isu mengelakkan perkahwinan muda. Sebenarnya isu perkahwinan muda ni, kalau kita nak bincangkan, kita kena tengok sebenarnya apa definisi perkahwinan tu sendiri. Sebab perkahwinan ni dia bukan isu umur saja. Kerana umur tidak melambangkan kematangan. Kan? Dalam tu dengan setengah masyarakat, mungkin orang luar bandar,
Mungkin di Malaysia ni contohnya masyarakat orang asli, masyarakat yang memang dah biasa dengan kesusahan, mungkin kematangan seorang pemuda 12-13 tahun yang boleh cari rezeki, membanting tulang cari rezeki, sama matang dengan mungkin pelajar universiti yang mungkin 24 tahun, atau mungkin yang muda cari rezeki 12-13 tahun tu, pada time dia 15 tahun dia dah cukup lebih matang pada pelajar yang masih belajar di bangku IKT kan. Jadi saya rasa umur ni dia bukan jadi satu ukuran sepatutnya. Dan saya membaca lah banyak kajian-kajian tentang perkahwinan bawah umur, dan saya baca kajian tentang SDG, kesesamaan. Jadi saya melihat isu ini, isu SDG atau NPM ni hendaklah kita ambil dia punya pelaksanaan dia balik kepada negara masing-masing. Dia tak boleh jadi satu deklarasi umum untuk semua, kan? Jadi saya melihat bagaimana masyarakat barat meletakkan 18 tahun tu sebagai dia punya dalam deklarasi Geneva tu. Jadi itu yang nak dibawa ke Malaysia. Sebab tu nak diwajibkan habis sekolah menengah baru boleh berkahwin. Maksudnya doktor, kalau kita nak bercakap tentang sustainability, kemampanan, pembangunan kemampanan dalam orang kata kesamarataan gender ni, kita tidak perlu memfokuskan kepada kanak-kanak sahaja. Ia adalah satu institusi yang besar kan, institusi keluarga. Kalau kita tengok dalam sudut pandang Islam sendiri, sistem kekeluargaan itu akan menghasilkan seorang yang macam doktor cakap tadi lah, matang, dan kita pun tidak pernah menggariskan umur adalah had tertentu untuk menghalalkan sesuatu yang haram kan. Sebab kalau kita tengok punca kenapa kanak-kanak di bawah umur ni, sebab dia dah letak 18 tahun ke bawah kan, mungkin 16 ke 15 ni, mereka sendiri dah ada fitrah kan, mereka sendiri dah ada fitrah untuk orang kata dengan berlainan jantina. So untuk kita menghalalkan sesuatu yang haram tu, banyak aspek yang kita perlu lihat daripada had umur yang seperti doktor cakap tadi tu lah kan. Okey, jadi menarik sebenarnya apa yang Rayuah sebut tu sebenarnya betul, apa yang bertepatan dengan apa yang saya nak cakap seterusnya, iaitu sebenarnya kenapa Barat meletakkan umur sebagai satu perkara yang menjadi had. Sebab di Barat dia tidak ada isu seks luar, maksudnya tidak ada isu haram seks luar perkahwinan, Seks sebelum perkahwinan. Jadi saya melihat bila saya baca kesamaan gender yang dibawa oleh badan-badan tertentu lah di Malaysia, saya baca tentang menghalang perkahwinan kanak-kanak, perkahwinan paksa, perkahwinan awal. Sebab bagi masyarakat Barat, perkahwinan ni bukanlah satu benda yang besar tau. Okey, saya tak menafikan, mungkin ramai tak bersetuju, tapi saya mengharapkan kita menyedari sebenarnya keadaan yang berlaku di luar sana sekarang. Kita tidak boleh hidup dalam minda 60-an, 50-an, 70-an yang mana kita lihat masyarakat Barat masih lagi memegang, orang kata, kuat ikatan-ikatan kekeluargaan, orang kata hubungan-hubungan perkahwinan tu sebagai hubungan yang suci. Tapi dengan apa arus yang berlaku di luar sana, dan ini bukanlah benda baru sebab saya ikut perkembangan di media-media sosial juga kan, kita lihat sebenarnya masyarakat Barat tu memang dah ke arah, maksudnya diorang ni capai umur tertentu, mungkin 16, 17, selepas umur tertentu mereka keluar pada rumah ibu bapa, menyewa sendiri, duduk bersama kawan lelaki ke, kawan perempuan ke, sekatilah. Lepas tu sama nak duduk lelaki perempuan ke dengan boyfriend girlfriend ke, bagaimana mereka buat hubungan tu, bagi mereka tak jadi isu. Asal tak kahwin kena umur lepas 18 tahun baru legal untuk dapatkan sijil perkahwinan. Jadi kat sini kita lihat di Malaysia tidak begitu, dan seharusnya di negara yang orang kata negara belah-belah Asia, negara yang masih memegang nilai-nilai ketimuran ni, perkahwinan tu sendiri sebenarnya satu benda yang suci, yang mana dia membina satu asas masyarakat yang orang kata terpelihara, beradab, maju, tidak rosak. Dan itu adalah benda yang seharusnya kita pegang. Jadi kita kena faham perbezaan pandangan dekat sini. Secara umumnya, saya rasa kita orang Islam pun tak setujulah pada perkahwinan-perkahwinan paksa ataupun perkahwinan kanak-kanak yang sebenarnya menekan, tidak dapat persetujuan atas kepentingan jual beli, mungkin sebab duit hutang, nak dapatkan duit. Maksudnya kita sendiri memang tidak bersetuju. Tapi Islam ada cara dia. Ia sendiri tidak berlaku adil lah kepada perempuan kan.
Dan Islam kan kita ada wali. Sebab tu dalam Islam, perkahwinan perempuan ada wali. Dia mesti ada wali. Kalau tak, kena ada wali hakim. Maknanya pemerintah kan. Lelaki tak perlu wali. Kerana wali perempuan tu mesti memastikan kanak-kanak yang dia nak walikan tu, dan juga bakal pengantin lelaki tu menepati syarat-syaratnya. Perlu ada. Jadi saya rasa kat sini kita kena banyak fikir kenapa isu ni ditimbulkan. Apa kepentingan dia? Untuk siapa sebenarnya? Adakah sesuai? Perlukah kita bawa? Sedangkan isu masyarakat yang rosak ni terlalu banyak di luar sana. Kenapa kita nak tekankan pada isu? Macam tu, doktor, kalau macam tu kan, kita dah nampak banyak lagi isu selain daripada kita hanya berfokus pada had. Sebab kalau kita tengok statistik trend kahwin bawah 18 pun makin menurun. Menunjukkan komitmen kerajaan tentang had umur ni kan. Tapi sebenarnya apakah cabaran sebenar yang berlaku, dan bagaimana kita nak atasi selain daripada kita mengahad umur? Sebab kita tidak menafikan selagi orang wali tu boleh menyerahkan dia punya anak perempuan, dia dah tahu anak perempuan dia boleh memikul tanggungjawab, dan mungkin menantu yang bakal suami pun dia nampak boleh buat orang kata memikul tanggungjawab seorang suami dan juga seorang ayah, dia bolehlah meneruskan, ataupun kita pun boleh membuat permohonan kan di mahkamah syariah. Jadi sebenarnya apa cabaran utama yang kita boleh kata ataupun kita boleh fahamkan? Sebenarnya ia bukan semata-mata had. Betul. Rahimah, saya rasa benda ni seronok lah kalau kita dapat bincang, kita dapat buka luas isu ni, sebab saya melihat daripada interaksi saya pada kes kanak-kanak kan, sebab saya ada interaksi dengan rumah perlindungan kanak-kanak ni kan. Okey, bila kita cakap kita nak letakkan had umur, tapi kita mengetahui kes kanak-kanak yang diletakkan di rumah perlindungan kanak-kanak ni memang sebenarnya bawah umur lah kan, sebab tu dia diletakkan di rumah perlindungan. Dan kes-kes yang berlaku ni, kes-kes yang berlaku banyaknya penderaan seksual lah, sama ada daripada keluarga sendiri ataupun kenalan. Jadi maknanya kita nampak bahawa sebenarnya isu umur ni bukanlah isunya. Maknanya mereka berada di rumah tu pada usia macam tu bukan sebab perkahwinan, tapi isu-isu orang kata penderaan seksual, fizikal, ataupun orang kata tekanan kemiskinan. Jadi kalau kita nak lihat isu ni secara besar dan kita dapat approach yang lebih betul, saya melihat kita kena fokuskan pada ekonomi satu. Cuma ekonomi ni dia satu topik yang besar lah. Jadi bagaimana kita nak membantu ekonomi masyarakat kita, rakyat kita sendiri, terutamanya B40. Tapi saya harapkan B40 ni pun dia kena didefinekan dengan lebih jelas. Sebab gaji saja tak boleh define B40. Kos sara hidup, bilangan anak, tanggungan, kesihatan, semua tu ada yang M40 tu macam B40 kehidupannya. Walaupun gaji dia macam M40 kan. Jadi okey, itu satu aspek. Tapi satu lagi aspek yang sangat penting adalah pendidikan. Pendidikan ni bukan sahaja, saya tidak melihat macam mana Menteri Pendidikan kita kata mewajibkan habis Form 5. Sebab dalam silibus sekolah kita tak ada pun nak ajar tentang orang kata pembinaan masyarakat dan jati diri mengikut had yang ditetapkan oleh satu. Jadi silibus kita nak kejar untuk SPM, untuk reserve, untuk kerjaya, untuk masuk universiti. Jadi saya melihat pendidikan yang saya fahamkan ni, sama ada kita dapat daripada formal tak formal, dia adalah pendidikan orang kata psikologi, pendidikan emosi, pendidikan yang orang kata inklusif tentang jati diri dan diri akhlak anak-anak kita, generasi kita, sehingga mereka cukup matang untuk tak perlu kahwin muda kerana mereka faham tanggungjawab mereka. Tapi pada masa sama mereka tak kahwin muda, tapi mereka boleh kawal diri mereka. Mereka boleh hidup dalam batas-batas bagi seorang Islam, batas-batas agama, dan bagi yang bukan Islam, batas-batas orang kata sosial yang betul. Dan kemudian pada masa sama mereka dapat membina diri mereka untuk menjadi pelapis kepada kepimpinan negara. Itu lebih penting, doktor. Kalau kita nak mengahadkan dalam pendidikan secara formal sahaja, iaitu daripada darjah 1, sekarang dah sesi buka sekolah kan, daripada 1 sehingga Form 5. Form 5 17 tahun kita wajib ambil SPM lah kan. Padahal pendidikan itu pelbagai aspek seperti doktor cakap tadi, pendidikan secara formal, tidak formal, sekurang-kurangnya kalau mereka memahami erti tanggungjawab, erti orang kata jati diri sebagai seorang Muslim ataupun
inilah seorang rakyat Malaysia ke apa ke, mereka akan memahami bagaimana untuk tidak terjerumus ke kancah gejala sosial yang sebegitu kan. Kadang-kadang orang dah cukup lengkap 17 tahun sekolah pun mereka masih lagi terjebak lah ada gejala sosial. Benda ni maksudnya kerajaan perlu berfikir dengan lebih luas dan fleksibel tentang pendidikan pendidikan rakyat. Saya rasa sebenarnya bukanlah saya tak harapkan kerajaan, tapi saya rasa Kerajaan tu penting. ada surat enforcement. Tapi saya rasa memang kita kena bersama-sama merasakan betapa besarnya dan sebenarnya hala tuju pendidikan kat Malaysia ni pun kita kena lihat. Adakah dia membina jati diri kita dengan orang kata berlandaskan rukun negara kita, membina kita punya akhlak, tata susila, kesopanan, percayaan kepada Tuhan, tu semua dengan betul arah tuju yang betul. Satu dan bukan saja kita fikirkan anak-anak ni tau. Anak-anak mereka ni ibarat kain putih. Kalau dalam hadis Nabi dia kata anak-anak ni ibarat kain putih. Jadi ibu bapa lah yang mencorakkannya. Jadi pendidikan ni bila kita cakap tentang mendidik bagi pendidikan kefahaman ni cuma termasuklah semua, bukan kecemerlangan akademis semata. Sebab kalau kita tengok, saya sentiasa teringat ada seorang saya pernah bertemu dengan dia lah waktu tu saya sedang bertugas kan. Saya bertugas di klinik. Saya ingat lagi saya jumpa dengan seorang pesakit saya, dia anak dia semua lelaki. Dia ada seorang anak perempuan tapi yang lain semua lelaki. Anak ramai 8-9 macam tu lah. Okey. Lepas tu saya borak dengan dia lah pasal anak lelaki dia. Lepas tu dia kata, doktor dia kata, saya setiap hari 5 minit sebelum maghrib saya dah berdiri depan pintu rumah saya sebab anak dia ramai lelaki, so main bola. Saya akan pastikan 5 minit sebelum maghrib saya dah balik rumah. Lepas tu saya kata, baguslah. Saya katakan sebab ada orang anak lelaki tak kisah. Dia kata tak boleh. Dia kata ada orang dia pentingkan anak perempuan dia. Okey, balik berapa masuk rumah. Anak lelaki tak kisahlah sebab dia lelaki. Tetapi yang merosakkan wanita adalah lelaki. Dan seharusnya melindungi wanita dan keadaan lain adalah lelaki. Jadi kalau lelaki ni tidak diberi pendidikan bagaimana untuk menjalankan tanggungjawab mereka, bagaimana kita nak perkasakan wanita dan kanak-kanak. Jadi saya lihat benda ni benda yang besar yang dia jadi satu perkara yang kita kena nampak dengan orang kata spektrum yang luas. Dan pendidikan ini bukanlah satu benda yang dia formal saja. Dan dia harus dimulakan daripada orang kata asas ni mungkin di sekolah sebahagiannya. Tapi pada masa sama dalam bentuk non-formal di rumah-rumah dan institusi agama. Bukannya semata-mata kita empower wanita tu, kita betul-betul empower wanita tanpa kita mengabaikan pula lelaki. Sedangkan lelaki lah yang kalau dalam Islam dia adalah pemimpin terhadap wanita kan. Bukan menindas tetapi dia memimpin kan. Dan mungkin kalau orang yang feminis dia mungkin tak setuju lah juga. Tapi bagi dalam Islam dia tak ada masalah lah isu tu. Tapi mungkin dari sudut realitinya kita bersama-sama lah senangnya. So institusi kekeluargaan tu sendiri tak boleh wanita sahaja. Dia perlu lelaki dan wanita. Tapi menarik tu Rahimah. Baru-baru saya tengok ada satu, tapi lah sebelum datang ke sini saya tengoklah statistik dekat IPT tau, Universiti Awam pernah disenarai kan. Lepas tu ditunjuk lah MPP Majlis Perwakilan Pelajar di Universiti. Tapi ramai perempuan lah. Kenapa universiti tak maju? Terlebih empower kan macam mana? Apa sih sama dia perempuan ni terlebih empower ke ataupun kekuatan lelaki sangat hebat sehingga mereka sedikit tapi mereka boleh buat kerja dengan baik? Mungkin kita kena tengok faktor kat situ. Ataupun adakah kekurangan lelaki di institusi pengajian tinggi itu membimbangkan sebenarnya? Jadi itu perkara yang kita dah tak seimbang pula kalau kita nampak dari segi macam tu kan. Tapi kalau kita cakap tentang pendidikan lah dari sudut orang kata, satu lagi yang benda yang saya nak sebut lah santai-santai kita pada waktu ni kan. Saya rasa satu isu yang besar yang kita perlu tangani bersama adalah pendidikan emosi tau. Sekarang banyak kan mental health. Pendidikan emosi dalam konteks, kita ambil dalam konteks rumah tangga dan konteks perkahwinan. Jadi kalau kita kata, mungkinkah perkahwinan muda ni emosi kurang stabil macam tu in a way dia melibatkan kematangan lah juga sebenarnya kan. Okey, jadi in a way dia melibatkan kematangan juga. Tapi saya melihat orang Melayu ni dia terkenal dengan orang kata emosi orang Melayu macam kita ada sensitif tak? Dia mudah terasa. Dia mudah terasa dan juga yalah dia setap lah kok perkataannya. Tak boleh ditekan macam tu kan. Saya fikirlah ini sebagai seorang doktor lah. Saya dah puluhan tahun mengadap orang bertemu dengan pelbagai lapisan orang dengan pelbagai masalah. Saya lihat
antara benda yang kita boleh perkasakan adalah pendidikan emosi. Yang mana kita kena hadap benda ni tau. Kita ni, mungkin kalau kita kata kita ni jenis yang kurang bercakap, keluarkan emosi. Saya tak pastilah mungkin dengan bangsa-bangsa lain yang berada di Indonesia ni. Adakah ini eksklusif untuk orang Melayu ataupun orang-orang Timur, kita susah meluahkan? Tapi saya rasa mungkin sudah sampai masanya kita melihat balik benda ni. Emosi sebenarnya adalah satu kekuatan. Dia bagus sebab tanpa dorongan emosi yang kuat, tanpa kehendak emosi yang kuat, satu benda tu mungkin tak jadi. Pada masa sama, kita kena belajar menyeimbangkan. Maknanya kita kena keluarkan pada waktu yang betul, cara yang betul, tempat yang betul. Jadi anak-anak ini dia akan belajar daripada ibu bapa. Jadi bila ibu bapa dia berinteraksi dengan orang kata kefahaman, hala tuju dan emosi yang sesuai, seimbang, anak-anak dia akan belajar. Jadi tak ada figure macam kalau kita baca cerpen-cerpen Melayu kan, biasanya figure ayah macam mana? Pendiam, pergi kerja, sawah, lepas tu balik, mak dah siapkan semua kan. Ayah garang, buat keputusan ayah kan. Dia sebenarnya benda-benda macam tu dia adalah stereotype lah, mungkin ada dalam cerpen-cerpen. Dan mungkin saya rasa kebanyakan orang sekarang tak macam tu lah kot. Mungkin kebanyakan orang muda sekarang dia lebih terbuka. Dan saya rasa keterbukaan itu harus dimanfaatkan dengan cara yang betul. Maknanya untuk mengelakkan isu perkahwinan muda ataupun tak matang ataupun tanpa ilmu-ilmu yang sesuai, mungkin apa yang kita boleh buat adalah ibu bapa ataupun orang dewasa, guru-guru ataupun siapa yang seharusnya mendekati, berperanan dengan kanak-kanak ini, seharusnya boleh membeda emosi yang sihat, bercakap dengan cara yang sihat. Jadi dia macam kata dia boleh keluarkan perasaan dia tu, jadi dia tak simpan. Dan pada masa sama mungkin masalah-masalah yang membawa kepada orang kata keperluan perkahwinan muda ataupun gejala-gejala seksual yang melanggar batas-batas agama tu boleh kita elakkan. Okey, sekarang doktor dah conclude kan faktor dan cabaran daripada ekonomi, pendidikan panjang lebar kita sebut tadi kan. Bagaimana pula kalau dari segi aspek maybe keselamatan dan kesihatan, sebab diorang kata tak boleh kahwin, tak elok beranak awal di usia yang muda kan. Tapi macam mana pula pandangan doktor? Macam mana daripada aspek keselamatan dan kesihatan? Dia kalau kita nak kata betul-betul lah dari sudut usia yang muda tu, maknanya dia sebenarnya bukan, kalau seorang perempuan tu remaja, dia dah mencapai akhir kematangan dan akhir balik, dia sebenarnya tak ada masalah. Tapi yang menentukan faktor kesihatan dia sebenarnya adalah cara hidup, pemakanan, maksudnya environment dia, dan itu mungkin banyak bergantung pada sosioekonomi. Sosioekonomi, dan juga saya rasa faktor balik-balik kepada gejala sosial tu tadi kan. Sebab kita nak menghalang perkara yang tidak baik kan. Sedangkan kahwin tu saya suci, halal kan. Tapi bila dah termengandung pula, isunya ada ayah yang sanggup nak jadi, tak sanggup lah apa semua kan. So isunya bukan semata-mata faktor kesihatan kanak-kanak di bawah umur tidak mampu untuk melahirkan, tetapi dia lebih kepada isu yang lebih besar lah, kemaslahatan orang kata komuniti tu sendiri kan. Sebab dalam Islam kita melihat tujuan perkahwinan tu. Kenapa dia nak kahwin pada usia muda tu? Mestilah sebab dia terjebak dalam benda-benda yang tak bagus. Dia tak boleh nak kawal diri dia. Jadi dia nak mengelakkan pada yang haram. Dia nak berkahwin pada usia muda. Sedangkan perkahwinan tu ada tanggungjawab, ada impak masa depan untuk dia dan keluarga yang dia akan bawa. Jadi yang tu orang susah jadi sebenarnya sebab tu kita menekankan tentang kita kena bawa balik masyarakat kita ni kepada memahami tugas dan tanggungjawab asasi mereka dalam masyarakat, dalam negara. Bila kita ada benda yang besar, benda yang kecil ni kita boleh kawal. Dan seharusnya bila kita bina mereka bagi orang Islam dengan keimanan, dengan ilmu, dengan kefahaman. Jadi benda-benda tu akan membantu mereka untuk orang kata tak terjebak dengan benda-benda ni. Jadi kita letak ke umur, tapi kita tak mau merubah keadaan dan suasana serta individu masyarakat. Jadi dia akan jadi macam satu, orang kata hanya sesuatu yang ditulis atas kertas sajalah. Okey, terakhir doktor, kita hanya tinggal 5 minit sekarang. Apa saranan dan kesimpulan doktor tentang perkahwinan muda ni, especially di Malaysia ni? Jadi bagi saya lah, saya sangat melihat sebenarnya kita boleh
mengambil berat tentang isu perkahwinan muda ni dari satu segi. Tapi penyelesaian dia bukanlah dengan kita meletakkan batas sahaja. Dan itu saya rasa apa yang berlaku sekarang ini kerana kita sedang cuba mencapai satu matlamat dalam SDG itu sendiri kan, SDG kelima tu, untuk selari dengan deklarasi Geneva tu. Jadi saya rasa mungkin sudah sampai masanya Malaysia bila kita nak menandatangani satu-satu perjanjian tu, ini pandangan peribadi saya kan, kita kena fikir jugalah mungkin dalam banyak kebaikan tu, tapi mungkin tidak semua seharusnya kita bawa dan kita tekankan kerana kalau kita tekankan sesuatu perkara tu, kita mungkin terlepas perkara yang lebih besar dan lebih penting untuk membina masyarakat kita, membina orang kata barisan kepimpinan. Sebab saya fikir mungkin perlu kalau kita tengok contoh negara maju macam Jepun, negara yang sangat orang kata teknologi dia maju ke depan, umat dia, masyarakat dia maju dari sudut ilmu, kepakaran. Ada tak isu perkahwinan muda? Berapa peratus? Mungkin kita bandingkan. Jadi kalau kita lihat bila generasi tu, anak-anak itu dibina dengan satu cita-cita, harapan, hala tuju yang jelas nak bangun negara, mereka akan fokus. Dan isu-isu perkahwinan muda, isu-isu gejala sosial, isu-isu seks yang di luar batas normal ataupun seks bebas dia akan terkawal dengan secara tak langsung. Okay. So, saya maksudnya rumusan doktor adalah pihak berwajib dan semua masyarakatlah bertanggungjawab, bukan semata-mata memperjuangkan hak umum perkahwinan sahaja, tetapi buka minda lebih besar lagi tentang aspek-aspek yang lebih besar, bagaimana ia menyumbang kepada perkahwinan muda dan bagaimana kita untuk memberi kekuatan dan support, sokongan kepada ahli perkahwinan muda ni lah. Okay. Saya rasa setakat ini saja podcast Punggol TV pada hari ini. Kita sudahi dengan ucapan terima kasih dan semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Doktor.